Assalamualaikum and hi all ambassador. Kita sambung ya. Tapi sebelum tu saya nak remind dulu yang example 16 ni, dia sebenarnya we can choose either graphical ataupun algebraic method. Tak semestinya lah setiap soalan kena buat dua-dua method ikut kesesuaian soalan. Dan kalaulah contoh dalam soalan A tu kan kita boleh gunakan algebraic, boleh show dia guna algebraic dan boleh show je juga guna graphical. So kamu boleh pilih mana-mana yang rasa sesuai dan rasa senang. Okay. Kalau ada certain soalan tu macam soalan C ni kan, dia sesuai hanya boleh gunakan graphical je. So gunalah graph saja. Tak perlu fikirkan tentang algebraic. Boleh faham? Okay. So kita continue. Okay, notes number 1. The graph of the inverse function f inverse is a reflection. Okay, reflection bermaksud pantulan of the graph of the function f at the line y equals to x. Okay, apa yang dimaksudkan dengan ayat soalan ayat 1 ni? Okay, contoh saya ada x axis. Kemudian saya ada y axis. Okay, lepas tu dia ada reflection line y equals to x. So y equals to x tu dia garis menyerong lah, diagonal line. Maksudnya kalau x kosong, y kosong. X1, y1. X2, y2. Okay, so y equals to x. Okay, apa yang berlaku dekat sini adalah semua nilai x kepunyaan f akan jadi nilai y kepunyaan f inverse. Contoh saya ada satu function garis lurus y equals to x minus 3 dan saya ada dia punya y-intercept negative 3. Okay, kemudian kita tengok apa yang berlaku waktu f ni dia reflect to get the inverse. So based on the y-intercept, dekat sini x dia kosong, y dia negative 3. Itu untuk f. Jadi bila dia reflect kepada f inverse, koordinat dia akan terbalik. So x akan jadi negative 3, y akan jadi 0. Okay, itu cara kita nak pantulkan. So kita boleh plot dekat graf yang tadi. Point negative 3, 0 untuk dapatkan bayangan macam mana hasil f inverse tu. Okey, plotkan. Mesti sejajar ya. Maksudnya dia mesti pantul menegak. Pantulan lurus ke atas. Negative 3 dekat situ. So kita dah dapat satu point untuk dia punya f inverse. Okey, kemudian saya dapatkan satu lagi point. Let's say saya ambil dia punya x-intercept. So x-intercept happens when y equals to 0. Okay, letak dekat situ y kosong. Kemudian kita solve cari nilai x. So dapatlah x sama dengan 3 sebagai dia punya x-intercept. So untuk f, x dia 3, y dia kosong. Untuk f inverse, terbalik dia jadi kosong 3. Okay, kita plot di atas graf 0, 3. Mesti garis lurus ya, sejajar. Okey, dah dapat 2 point. Bolehlah kita garis lurus untuk bentukkan dia punya graf bagi f inverse. Okay, itu yang dimasukkan dalam ayat yang pertama. F akan dipantulkan sepanjang garisan y sama dengan x untuk dapatkan image f inverse. Ada contoh lain yang saya nak tunjukkan dekat sini. Kalau kamu boleh nampak dia punya contoh ni kan. Garis biru ni adalah dia punya graf f. Yang purple tu dia punya inverse. Okay, kita ambil satu contoh point. Kalau dekat f, ada satu point x dia 20. Dipantulkan jadi y 20 dalam inverse. Kalau originally y dia 5, dia akan jadi x sama dengan 5 kepada dia punya inverse. Itu cara dipantulkan. Okay, dipantulkan nampak tak garis dia sama. Okay, kemudian kalau kuadratik pula. Ingat tak semalam kita ada tengok contoh kuadratik.
Kalau ambil kuadratik yang full, negative infinity to infinity dia punya domain, dan kita buat horizontal line, dia akan cut 2 points kan. So, dia tak boleh ada inverse. Okay, untuk kuadratik ada inverse, dia mesti potong separuh. Supaya horizontal line tu, dia akan cut pada 1 point. So, dia jadi 1 to 1 dan dia akan ada inverse. So, saya ambil yang separuh graf ni, x square plus 1 yang greater than 0. Saya ambil yang separuh ni untuk saya pantulkan menjadi dia punya inverse. Okey, kita ambilkan yang x square plus 1. Dan ada satu point yang jelas dekat situ, dia punya y-intercept dia 1. Okey, bila dipantulkan, dia akan jadi x-intercept dia 1, pergi ke infinity. Okey, jelas? Tentang pantulan dari x pergi ke y pergi ke x. Relation antara f dengan dia punya inverse. Okey, balik pada nota. Okey, itulah yang kita boleh conclude dalam point yang kedua. The domain of f will be the range of f inverse, while the range of f will be the domain of f inverse. Boleh faham? So, bila dia kata domain and range ni, kita boleh nampak dari segi dia punya value lah. All x of fx will be all y of f inverse. Okay, apa maksud all x? X tu maksudnya dia punya domain. Domain of f akan reflect menjadi y tu apa? Range. Range of f inverse. Okay, sebaliknya lah. Range of f pun akan jadi domain of f inverse. Okay, boleh faham ya dia punya relation? Okay, yang seterusnya dia suruh kita kira compute the inverse of a function. Okay, dalam kamu punya syllabus ada satu sahaja method untuk cari f inverse, iaitu menggunakan composite function. So, f compose dengan f inverse mesti dapat x. Okay, kalau kita ada satu function, kita composite dengan satu lagi function, tiba-tiba end up dengan x. Itulah maksudnya mereka berdua adalah inverse each other. So, if there is a function fx, okay, fx is composed with another function, let's say gx, okay, kita buat composite function ni, apa yang berlaku dulu. Tapi kita end up with x. Okay, macam mana kita nak tulis dalam penulisan simbol? Apa yang berlaku dulu adalah f. So, fx di belakang. Kemudian kita letak g di depan. Okay, lepas tu kita buat composite function. Last sekali jawapan dia sama dengan x. So, kita boleh buat conclusion dekat sini bahawa f yang di belakang ya, f fx is inverse of ataupun inverse to function g. Okey. Kemudian kalau saya ada buat terbalik pula, g dulu lepas tu composite dengan f. End up dengan x juga. So conclusion dia g pula adalah inverse kepada fx. Okey, itu dia punya relation. Okey, berbalik kepada soalan example 17. Okey, boleh nampak ya dekat sini cara dipantulkan tadi. So, kalau saya kompositkan antara kuadratik, saya compose dengan set,
Kalau saya dapat sama dengan X, so maksudnya kuadratik tersebut adalah inverse kepada surd ataupun surd adalah inverse kepada kuadratik. Okay, tapi kalau komposit tak sama dengan X nanti jawapan dia, so diorang tak ada relation lah. Diorang bukan inverse to each other. Boleh ya? Okay, example 17. Given the function f is defined by fx equals to 3x minus 2, find f inverse. Kita akan gunakan formula yang dibagi. Kita akan buat composite function. So, we're gonna do as in we did in decomposition. Composition yang cari dalam luar tu. Tapi for this time, kita akan cari seperti mana yang kita cari dalam. Okay, so yang luar tu yang F inverse tu yang dalam. Kan kita nak cari F inverse. Okay, so idea dia adalah kita akan masukkan F inverse ke dalam Fx yang diberi di dalam soalan. Gantikan X dengan F inverse. Okay, so kita akan start. Start dengan dia punya formula ya. So, F inverse equals to, so kita akan masukkan F inverse ke dalam X. So, from 3x minus 2, dia jadi 3F inverse minus 2. Yang sama dengan X tu kita letak bawah ya. So, sebelah kanan 3F inverse minus 2. Okay, lepas tu kita akan pindah-pindah lah sekali dapatlah F inverse. So, kita akan pindah yang mana dulu? Kita pindahkan 2 dulu ya. Okay, dia akan jadi X plus 2 equals to 3 of F inverse. Okay, lepas tu kita akan pindahkan 3 jadi bahagi. So, F inverse equals to 1/3 bracket X plus 2. Okay, itu sahaja. Okay, next. Soalan B. Soalan B ni dia bagi reciprocal function. Ingat lagi tak? Graf reciprocal yang saya pernah introduce dulu. Reciprocal ni nama lain dia rational lah. So, rational pun one of the function yang dikatakan sebagai one-to-one. Yang ini dia punya graph. Kalau saya buat horizontal line, dia akan touch cuts pada satu point sahaja. So, dia ada inverse lah. Pendek kata dia ada inverse. Sebab dia one-to-one. Okay. So, cari dia punya inverse. Kita akan gunakan idea yang sama. Composite function F, compose, F inverse equals to X letak di bawah ya. Okay, so kita akan gantikan X daripada soalan dengan replace by F inverse. So, X dekat 3 ni pun dah tukar, X kat bawah ni pun kena tukar juga. So, kita akan dapat 3F inverse minus 1 over F inverse plus 5. Okay, salin balik untuk second row. Okay, lepas tu kita akan darab silang. Yang bawah ni akan darab dengan X. So, letak je lah X dekat depan. X darab dengan F inverse times 5X. Sebelah kanan, still ada yang atas tu. 3 darab dengan F inverse, tolak 1. Okay, lepas tu kita akan collect yang sama, yang ada F inverse ke sebelah kiri. Okay, lepas tu kita akan pindahkan 5X ke kanan. So, minus 1 minus 5X.
Okay, one more step. Untuk yang sebelah kiri, saya akan factorizekan keluar F inverse. So, dalam bracket, kita akan ada X minus 3. Okay, kemudian X minus 3 pindah sebelah jadi bahagi. Okay, so kita akan dapat rational ataupun reciprocal juga. Maksudnya, kalau reciprocal, kita pantulkan still bentuk reciprocal. Okay, soalan C. A function f is defined by for real x by fx equals to 2x plus 3 over x minus 5. Cari f inverse of 3. So, ini ada one step ahead yang mana kita akan cari f inverse dulu. Kemudian baru cari dia punya value. So, ada dua step yang berbeza. Okay, cari dulu f inverse by using composition. F compose f inverse equals to X letak bawah ya. So, X yang dari soalan akan ganti dengan F inverse. 2 times F inverse plus 3 over F inverse minus 5. Okay. Salin balik untuk kita buat cross multiply nanti. Okay, darab silang. So, X times F inverse minus 5X. Okay. Dia sama kan? Oh, ke atas ni dia plus, bawah ni dia minus. Okay, okay. Teruskan. Equals to 2F inverse plus 3. Okay, lepas tu buat benda yang sama. Pindahkan F inverse ke kiri. 5X ke kanan. Okay, kemudian kita akan keluarkan F inverse, factorize dia. Tinggallah X minus 2. Okay, last sekali kita akan pindahkan X minus 2 bahagi ke kanan. Okay, dah siap untuk step yang pertama. Yang kedua, kita akan evaluate, cari value F inverse of 3. So, when X equals to 3, F inverse of 3 is equal to 3 plus 5 times 3 over 3 minus 2. So, berapa kat sini? 10, 15, 18 kan? Okay. Boleh? Okay, soalan D pula. Find the inverse function of fx equals to 7 plus 4x cube. So, sekarang kita ada cubic function. Cubic function yang macam bentuk S tu. Kalau kita buat horizontal line, dia cuts pada satu point kan. So, dia one to one. Jadi, dia ada inverse juga. Okay. Kita nak cari dia punya inverse function. We're going to apply the same idea by applying the composite function f compose f inverse. X letak bawah. So, X yang daripada soalan, kita akan gantikan dengan F inverse. So, dia akan jadi 7 plus 4 F inverse cube. Okay, salin balik untuk second row sebelum kita boleh pindah-pindahkan semua. Okay, so kita nak pindahkan 7 dulu. X minus 7. Kemudian kita akan buat bahagi dengan 4. Okey, last sekali kita akan pindahkan yang kuasa 3 ke sebelah. Dia jadi cube root. Okay, so ada dua jenis cara penulisan. Sama ada nak buat punca kuasa. Punca kuasa 3, cube root macam ni. Lepas tu yang fraction tadi letak dalam set tu. X minus 7 over 4. Atau nak buat dalam bentuk bracket pun boleh.
X minus 7 over 4 power of 1 over 3. Mana-mana boleh. Pilih satu je lah. Okay. Okay, last sekali. Example 18. If f is given by fx equals to 4 minus 3x. So, sekarang saya ada linear function ya. Okay, so first kali kita nak dapatkan dia punya f inverse. Okay, soalan A. Find f inverse by using formula f compose f inverse. Sorry. X kita letak dekat bawah ya nanti. Okay, gantikan X dengan f inverse. X letak bawah supaya tak confuse nanti. Okay. So, yang sebelah kanan 4 minus 3 times f inverse. Okay, copy dulu. Kemudian kita akan pindahkan satu persatu. Pindah siapa dulu? 4. Okay, last sekali divided by negative 3. So, x minus 4 over negative 3. Okay, since dalam soalan B, saya nampak dia macam suruh sketch. So, kalau suruh sketch, kita akan f inverse dia suruh sketch f inverse. Kita akan tulis dan nampak dia dalam bentuk mx plus c. So, saya nak pecahkan dia punya fraction supaya saya nampak dia punya m dengan c. Sebab ini adalah pantulan daripada graf linear kan. Graf asal dia 4 minus 3x. Dia dipantulkan jadi negatif 1 over 3x plus 4 over 3. So, kalau linear, pantulan dia pun linear juga. Okay, soalan B. Dia suruh sketch 4 minus 3x. Okay, kena susun sikit untuk nampakkan dia punya gradient. Kemudian kena nampak dia punya y-intercept, which is the C. Alright. So, soalan B. Nanti kita akan nampak dia dalam bentuk negatif 3x plus 4. Gradient dia negatif. Dan y-intercept dia 4. X kosong, y 4. Okay, soalan B. Lukis dulu xy axis. Okay. Kemudian, kita akan buat garis lurus negatif gradient dengan y 4. Dia punya y-intercept. Label, ini adalah F. Okay, kemudian saya akan cari x-intercept. X-intercept happens when y is equal to 0. Masukkan dalam soalan. So, y kosong, negatif 3x tambah 4. So, x equals negatif. So, jadi positif 4 over 3. Okay, label dalam graf 4 over 3. Okay, kemudian kita akan consider dia punya domain yang dibagi daripada negatif 1 sampai 4. Okay, cari dia punya point. When x equals to negative 1, y equals to, masukkan dalam dia punya f. Dapat berapa? 7 kan? Okay, kemudian kita plot dalam graf x negatif 1, y 7. Lepas tu letak dot sebab dia ada equal. Okay, lepas tu kita cari point yang satu lagi di hujung. X equals 4, y equals to berapa? 4 minus 3 times 4. So, dapat negatif 8. Okay, plot dalam graf. Tahu tak negatif 8? 4 minus 3 times 4. Okay, betul negatif 8. Okay, plot dalam graf. X dia 4. Y dia negatif 8. Okay, panjangkan sikit. Lepas tu tandakan dekat situ y dia negatif 8. Okay, lepas tu letak dot juga. Okay. Sekarang saya nak pantulkan dia punya F inverse ya. Dengan menggunakan idea domain akan jadi range. Range akan jadi domain. Okay, so how do we reflect the F to get the
F inverse. Okay, yang ni untuk F, kita akan ambil few points untuk kita reflect nanti. So, asingkan dulu dia punya koordinat X dengan koordinat Y. Okay, contoh saya ambil point yang pertama daripada F adalah dia punya starting point tadi, negatif 17. Okay, sekarang saya nak reflect dia. Terbalik jadi 7 negatif 1. Okay, jadi graf untuk F inverse akan bermula daripada X7. Kena buat betul-betul ya. Panjangkan sikit dia punya axis tu. Skala dia kena betul lah. 1, 2, 3, 4 tu. 4, 5, 6, 7. Okay, lepas tu Y dia negatif 1. Tandakan. Okay, letak dot dekat situ. Okay, siap satu point. Point yang kedua, yang daripada F, saya akan ambil dia punya point yang hujung. 4 negatif 8. Terbalikkan, jadi negatif 8, 4. Okay, plot dalam graf. Okay, dekat mana negatif 8? Hujung sebelah kiri ya. Negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, Y dia 4. Okay, kita dah ada 4. Letak satu dot dekat situ. Okay. Saya rasa saya nak cari satu lagi point. Let's say saya ambil dia punya x-intercept. Kalau y kosong, x 4/3 terbalikkan jadi kosong 4/3. Okay, plot. Y-intercept sekarang kosong 4/3. Okay, lepas tu dah ambil pembaris. Dah boleh sambungkan ketiga-tiga titik untuk bentukkan dia punya garis lurus bagi F inverse. Kena lurus ya. So, sebab tu tadi dia punya skala tu kena betul. Jarak antara satu nombor ke satu nombor tu kena tetap. Kena constant. Garis lurus ya. Sebab saya ni tak guna pembaris, saya tak buat skala dengan betul, so jadi terlari-lari sikit. Jadi saya akan adjust sikit lah. Patutnya kamu kena buat dengan skala yang betul. Okey. Dah siap. Lepas tu label lah dia punya F inverse. Okay, saya lupa tadi nak buat dia punya garisan yang Y equals to X tu. Kat tengah-tengah ya. Saya akan buat garis putus-putus untuk saya bezakan mana graf yang garis lurus dengan mana garisan pantulan. Okey. Dah siap. Dia punya F dengan F inverse dalam satu paksi yang sama. Okey, seterusnya soalan C. Soalan C dia suruh cari domain and range of F inverse. Okay, domain tengok dia punya nilai X, range tengok dia punya nilai Y. Okay, so domain of F inverse is, okay, tengok nilai X paling kecil berapa dekat hujung kiri tu? Negatif 8. Okay, follow the line sampai ke hujung kanan. X tu berapa? Paling besar 7. Okay, close sebab dia dot. Okay, next range of F inverse is, okay, range nilai Y ya. Nilai Y paling kecil tadi adalah negatif 1. Okay, follow the graph sampai naik atas. Y paling besar tadi berapa? 4. Okay, so 4. Close bracket. Okay, last sekali soalan D. Show that F inverse of X equals to F inverse Fx equals to X. So, kita akan buat dua step kat sini ya. First kali kita akan buat composite function.
F inverse, kemudian masuk ke dalam F. Okay, step yang kedua kita akan buat F inverse dengan F. Okay, dan kita kena pastikan jawapan kedua-dua tadi tu mestilah sekali kita akan dapat X. Okay, barulah kita dapat show. Okay, kita start di first kali kita akan buat F inverse. So, kita akan masukkan siapa dulu yang berlaku? F inverse ya. So, F bracket F tadi dia bagi ke atas, F inverse daripada jawapan soalan A. F inverse dari soalan A, negatif 1/3x plus 4/3. Masukkan dalam bracket. Okay, masukkan bracket ni ke dalam Fx. Fx tadi 4 minus 3x. So, 4 minus 3 bracket. Okay, expand bracket. 4 minus 1. So, tulis x je lah. 3 bagi 3, 1. So, 4 minus x. Minus 3 potong. So, minus 4. Okay, kejap. Sepatutnya dapat positif kan? Terlupa negatif tadi. Okay, so dapatlah positif. Jadi, 4 tolak 4 kosong, dapatlah x sahaja. Okay, yang kedua kita nak show juga yang terbalik. F inverse compose dengan F. Adakah kita dapat X juga? Kita kena show. Okay, so F inverse bracket Fx. Fx dia dah bagi tadi 4 minus 3x. Sorry, salah. Patutnya 4 minus 3x ya. F inverse bracket 4 minus 3x. Okey, sekarang kita akan masukkan bracket ni ke dalam F inverse daripada soalan A tadi. Negative 1/3 bracket plus 4/3. Okey, expand, simplify. Adakah kita dapat X? Okay, negative 4/3 plus 1x plus 4/3. Okay, so tolak-tolak jadi X sahaja. Okay, buat conclusion. So, F inverse is equals to F inverse F equal to X. Kedua-duanya kita dapat X. Shown. Okay, dah siap. Okay, cuba siapkan weekend ni. Nanti kalau ada soalan boleh tanya saya hari Isnin atau Selasa ya. Okay, bye.